Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk kelas sains tahun 2 hari ini kita akan belajar dua tajuk. Tajuk yang pertama ialah mengelas dan tajuk yang kedua ialah mengukur dan menggunakan nombor. Kedua-dua tajuk hari ini terkandung dalam kemahiran proses sains yang telah kita belajar dalam kelas sebelum ni. Baik, apa itu mengelas? Mengelas ialah mengasingkan dan mengumpul ciri-ciri sepunya dan berbeza yang diperhatikan. Apa itu ciri-ciri sepunya? Ciri-ciri sepunya ialah ciri-ciri yang sama. Jom kita tengok contoh dalam muka surat 5 buku teks sains tahun 2. Perhatikan ciri-ciri anggota badan pada haiwan yang berikut. Kita dapat lihat ada 6 ekor haiwan yang berbeza di sini. Itik, harimau, penguin, tenuk, helang dan kambing. Okey, cuba kita tengok anggota badan yang ada pada ke-6 haiwan ini. Kesemuanya berkaki dan ada haiwan yang berkepak dan ada haiwan yang tidak berkepak. Okey, daripada ke-6 gambar ini, apa yang kita boleh lihat? Kita boleh bahagikan haiwan ini kepada dua ciri-ciri yang berbeza. Sama ada mereka berkepak atau tidak berkepak, dan juga kita boleh bahagikan haiwan-haiwan ini kepada dua kumpulan mengikut bilangan kaki. Ada haiwan yang berkaki 2 dan ada haiwan yang berkaki 4. Okey, cuba kita lihat. Itik berkepak, harimau tidak berkepak, penguin berkepak, kambing tidak berkepak, helang berkepak dan tenuk tidak berkepak. Untuk bilangan kaki pula, itik berkaki 2, harimau berkaki 4, penguin berkaki 2, kambing berkaki 4, helang berkaki 2 dan tenuk berkaki 4. Okey. Ciri-ciri anggota badan yang boleh diperhatikan pada haiwan-haiwan di atas adalah seperti berikut. Okey, ini yang Mukadimah sebutkan tadi. Itik mempunyai kepak dan berkaki 2. Harimau tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Penguin mempunyai kepak dan berkaki 2. Tenuk tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Helang mempunyai kepak dan berkaki 2. Dan yang terakhir, kambing tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Okey, kita tengok perbualan ini. Bagaimanakah kita boleh mengelaskan haiwan ini? Kita boleh mengelaskan haiwan ini melalui ciri-ciri sepunya dan berbeza. Okey, kita tengok petak yang pertama. Ini kita kelaskan sama ada haiwan ini berkepak ataupun tidak berkepak. Itik, penguin dan helang mempunyai ciri sepunya, iaitu mempunyai kepak. Okey, semua ada kepak, tiga-tiga haiwan ni. Di sini pula, kambing, tenuk dan harimau berbeza dengan itik, penguin dan helang kerana tidak berkepak. Kambing tidak berkepak kan? Tenuk dan juga harimau. Okey, ini contoh bagaimana kita nak mengelaskan. Ini haiwan yang ada tadi dan kita boleh kelaskan kepada berkepak dan tidak berkepak. Kita juga boleh kelaskan dengan berkaki 2 ataupun berkaki 4. Kalau berkaki 2, kita boleh tukar di sini berkaki 2. Itik berkaki 2, penguin berkaki 2 dan helang juga berkaki 2. Okey, kelaskan pula haiwan-haiwan tersebut menggunakan ciri-ciri yang lain. Okey, ciri-ciri yang lain tu contohnya berkaki 2 dan berkaki 4 tadi. Seperti yang kita sebutkan pada awal kelas tadi, ini kesimpulannya, kita mengelas dengan cara mengasingkan dan mengumpulkan ciri-ciri sepunya dan berbeza yang diperhatikan.
Okey, ini contoh aktiviti yang kita boleh buat untuk memahami tajuk mengelas. Di sini ada gambar pokok, ada 4 gambar pokok. Pokok pine, bunga kertas, padi dan paku pakis. Perhatikan dan kenal pasti ciri-ciri sepunya dan berbeza yang terdapat pada tumbuhan dalam gambar. Okey, cuba kita tengok keempat-empat pokok ni. Bagaimana kita boleh kelaskan? Tumbuh-tumbuhan tersebut boleh dikelaskan berdasarkan ciri-ciri tumbuhan berbunga dan tidak berbunga. Okey, kalau tumbuhan kita boleh asingkan, kita boleh kelaskan sama ada dia berbunga dan tidak berbunga ataupun berakar tunjang dan berakar serabut dan macam-macam lagi ciri-ciri tumbuhan. Okey, di sini kita akan kelaskan mengikut berbunga ataupun tidak berbunga. Okey, di sini kita boleh lihat untuk tumbuhan yang tidak berbunga ialah pokok pine dan paku pakis. Untuk pokok yang berbunga ialah padi dan bunga kertas. Okey. Untuk tajuk yang kedua, mengukur dan menggunakan nombor. Mari kita lihat perbualan dua orang murid ini. Berat saya 24 kilogram. Bagaimana kamu mengukur berat kamu? Saya mengukur berat saya dengan alat penimbang ini. Berat kamu 35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Walaupun umur kita sama, tetapi berat kita berbeza. Okey. Nurul menimbang beratnya menggunakan alat penimbang. Ini ialah alat piawai. Alat yang kita gunakan untuk mengukur sesuatu nombor. Nurul dan Kanang mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Okey, ini contoh yang kedua. Berapakah ukur lilit kepala saya? Di sini bahan yang digunakan ialah ribbon, pembaris, pen penanda dan gunting. Untuk langkah-langkah yang pertama, lilitkan ribbon di keliling kepala rakan kamu. Tandakan pada bahagian yang bercantum. Kedua, gunting ribbon pada tandaan tadi. Kemudian ukur panjang ribbon dengan menggunakan pembaris. Baik, ini adalah cara untuk kita ukur lilit kepala. Kita tak boleh nak ukur lilit kepala kita dengan pembaris. Jadi kita perlu gunakan sesuatu yang lebih fleksibel. Contohnya ribbon. Okey, di sini kita boleh nampak ukur lilit kepala murid ini ialah 55 cm. Sentimeter ialah unit yang kita boleh gunakan untuk menjelaskan panjang ataupun ukur lilit sesuatu. Okey, rekodkan maklumat ke dalam jadual seperti di bawah. Okey, kita boleh buat contohnya. Nurul, ukur lilitnya 55 cm. Okey, sampai situ saja kelas kita hari ini. InsyaAllah boleh cuba ulang tengok video ni untuk lebih memahami dan rujuk buku teks muka surat 5 sehingga muka surat 10. Terima kasih.